Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan student Politeknik Port Dickson. Tajuk bagi projek FYP kami adalah Compression, Fabrication and Analytical Study of Iron-Based Mud Beam with IBSF and Rubber in Pedestrian Bridge. Sebelum kami memulakan presentation, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya Nur Atika binti Muhammad Yusof, nombor metrik 06 DKA 19F1104. Yang kedua, Muhammad Nazrin bin Muhammad Zuki, nombor metrik 06 DKA 19F111. Dan akhir sekali, Syarafina binti Zul Hakimi, nombor metrik 06 DKA 19F1101. Okey, ini adalah konten-konten kami yang akan kami bentangkan. Okey, pertama iaitu problem statement, kedua ialah objektif, ketiga ialah literature review, dan keempat ialah metodologi, dan kelima ialah theoretical calculation, dan keenam ialah result, dan last sekali ialah discussion dan conclusion. Okey, pembentangan pertama saya ingin mulakan. Okey, nama saya Muhammad Nazrin bin Muhammad Zuki. Nama metrik saya ialah 06 DKA 19F1111. Okey, apa yang saya ingin bentangkan ialah problem statement, iaitu pernyataan masalah. Okey, pernyataan masalah yang kami dapat dari sini ialah kekurangan kekuatan bantuan konkret akan menyebabkan kerosakan dan keretakan. Rasanya iaitu keretakan ini adalah bahaya sekiranya tidak mengambil langkah penjagaan kerana ia boleh menyebabkan kemalangan. Ini adalah boleh menyebabkan kerugian daripada aspek ekonomi dan juga kos. Okey, slide seterusnya itu objektif. Okey, objektif pada kami ini adalah untuk mengenal pasti kekuatan beam yang ada alloy dengan beam tanpa alloy dengan nilai peratus yang ditentukan. Dan untuk menentukan sama ada alloy dan getah adalah sesuai sebagai bahan tambahan dalam beam. Iaitu untuk menggunakan semula serbu getah sebagai bahan tambahan dalam bancuan konkret beam. Okey, literature review. Daripada kajian yang kami lakukan, iaitu alloy sebagai bahan tambah dalam bancuan beam terdapat kekurangan dan kelebihan. Okey, saya jelaskan dulu dari segi kelebihan. Kelebihan ialah kekuatannya tinggi, good elasticity, basic resistance, easy to sterilize, mudah disterikan, easy fabrication mudah. Okay, dari segi keburukannya ialah initial expensive, mahal, sensitivity of material properties in fabrication, property, non-linearity of equation force. Okey, tentang raba dalam beam. Okay, ia boleh menyerapkan lebih tenaga, konkret lestari, getah mudah didapati, boleh menjaga persekitaran dan juga kosnya sangat rendah. Okey, prototype SketchUp 3D. Seterusnya, ini merupakan drawing SketchUp model kami. Model ini merupakan gambaran awal projek yang akan kami hasilkan. Kami menggunakan simen besi link R6 dan besi Y12 dan dawai untuk mengikat besi R6 pada Y12. Kami meletakkan bahan tambahan iaitu alloy wire semasa membuat bancuhan di dalam struktur binaan beam di dalam projek kami ini. Okey, kemudian ini merupakan design beam pada pandangan hadapan
dan belakang. Okey, seterusnya pada pandangan kiri dan kanan, dan sekali pandangan perspektif. Geometri detailing beam. Okey, daripada slide ini kita boleh lihatkan ada 4 gambar lakaran geometri detailing beam yang berlainan persen campuran. Okey, bagi gambar pertama kita boleh lihat dia sebuah campuran alloy dan rubber. Okey, dan bagi gambar kedua ada campuran alloy iaitu 80%. Okey, gambaran ketiga kita boleh lihat alloy campuran bagi alloy dan rubber iaitu alloy 50% dan rubber 50%. Bagi gambaran keempat, okey, ada campuran alloy dan rubber. Okey, bagi campuran alloy iaitu 80%, kalau rubber 80%. Okey, itu saja pembentangan saya. Okey, pembentangan seterusnya saya ingin berikan kepada ahli grup saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarafina binti Zuhakimi. Nombor metrik 06DKA19F1101. Seterusnya ialah material. Material yang kami gunakan dalam projek kami ialah batu, simen dan juga pasir. Ini adalah untuk membuat bancuhan konkrit. Semasa membuat bancuhan pula, material yang kami gunakan ialah tray, skop, penimbang, silinder penyukat, rod besi, plaster thrower dan juga mold. Manakala bahan tambah yang kami gunakan untuk menjalankan projek kami ialah alloy dan juga rubber. Peratusan yang telah ditetapkan untuk menjalankan projek ini ialah 80% alloy sahaja, 80% alloy, 20% rubber dan 50% alloy, 50% rubber. Bagaimana kami mengukurnya ialah kami mengambil kira 50% rubber ialah 150 gram dan 20% rubber bersamaan 70 gram. Untuk actual size pula, materialnya ialah besi Y12 dan juga besi R6. Kami membeli kedua-dua besi ini di apps Shopee. Besi Y12 sebanyak 18 kaki dan besi R6 4x4 sebanyak 24 batang. Untuk membuat formwork pula, kami membeli kayu meranti 7 kaki, plywood tebalnya 9mm dan saiznya 4x8 2 keping. Ujian yang pertama ialah slump test. Ujian slump ini diisi dengan campuran konkrit dalam 3 lapisan. Setiap lapisan dipadatkan dan ditumbukkan sebanyak 25 kali. Campuran diratakan menggunakan spatula. Selepas membuat 3 lapisan, slump cone akan dikeluarkan secara perlahan dari lapisan konkrit yang telah dipadatkan dan keputusan akan dicatat. Ujian yang kedua kami lakukan ialah cube test. Kami membuat 3 sampel cube test dengan nilai percentage yang berbeza iaitu 80% alloy sahaja, 80% alloy 20% getah dan 50% alloy 50% getah dan satu lagi adalah kontrol. Setiap percentage ini kami membuat 2 sampel. Prosesnya adalah sama, tuangkan campuran konkrit ke dalam acuan sehingga 1/3. Ulangi langkah sehingga adunan sudah penuh. Semasa proses mengisi campuran, bahan tambah iaitu alloy dan juga getah diletakkan di dalam acuan mengikut peratusan yang telah kami tetapkan. Setelah 1 hari, konkrit dikeluarkan dari mold dan kami akan curing cube test tersebut selama 7 hari. Ujian yang ketiga ialah compression test. Selepas konkrit siap di-curing, konkrit dikeringkan beberapa jam sebelum memasukkannya ke dalam mesin compression. Mesin compression dihidupkan dan konkrit akan diletakkan di dalamnya. Kemudian, data direkod setelah konkrit siap dikompres. Ujian yang ketiga ialah compression test. Selepas konkrit siap di-curing, konkrit dikeringkan beberapa jam sebelum memasukkannya ke dalam mesin compression. Mesin compression dihidupkan dan konkrit akan diletakkan di dalamnya. Kemudian, data direkod setelah konkrit siap dikompres. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Saya adalah pembentang terakhir. Nama saya Nur Atikah binti Muhammad Yusof. Nombor metrik 06 DKA19F1104. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan mengenai theoretical calculation. Kami membuat theoretical calculation di Maman Structure Politeknik Port Dickson.
Ianya dilakukan untuk mengetahui nilai shear force dan bending moment pada simply supported beam dengan nilai loading yang berbeza dengan secara nilai theoretical. Bahan yang kami gunakan semasa membuat theoretical ini adalah simply supported and load yang berbeza, iaitu 10 kN, 20 kN, 30 kN, 30 kN, 40 kN dan 45 kN. Okey, berikut merupakan nilai shear force dan bending moment pada load yang berbeza. Kami mendapati nilai shear force dan bending moment yang paling tinggi adalah pada load 45 kN, iaitu 36.5 kN dan 59.4 kN. Berikut juga merupakan graf bagi shear force dan bending moment versus load. Setelah curing cube test dan keringkan, kami membuat compression test bagi cube test. Hasil data compression machine bagi cube test adalah dengan nilai percentage alloy dan rubber yang telah ditetapkan. Percentage alloy dan rubber in cube test adalah, yang pertama adalah control, iaitu 0%, yang kedua adalah 80% alloy, yang ketiga adalah 80% alloy campur dengan 20% rubber, yang keempat adalah 50% alloy tambah 50% rubber. Kami membuat 2 sampel cube test setiap percentage yang berbeza. Jadual berikut merupakan result daripada compression test. Okey, yang pertama, bagi 0%, kami mendapat average load sebanyak 365.89 kN dan strength dia adalah 16.2 MPa. Bagi 80% alloy pula, kami mendapat average load 406.45 kN dan average strength dia adalah 18.1 MPa. Bagi 80% alloy campur 20% rubber, kami mendapat average load dia adalah 362.86 kN dan average strength dia adalah 16.1 MPa. Okey, yang seterusnya adalah 50% alloy campur 5% rubber. Kami mendapati average load 341.46 kN dan average strength dia adalah 15.2 MPa. Graf load melawan strength adalah hasil daripada compression test bagi cube test kami. Kami mendapati graf 80% alloy berwarna oranye adalah paling tinggi dan nilai strengthnya adalah 18.1 MPa. Dan nilai strength bagi 50% alloy dan 50% rubber adalah 15.2 MPa. Okey, yang seterusnya adalah discussion and conclusion. Produk ini telah diuji oleh kami dengan menggunakan compression machine di Makmal Konkrit Politeknik Port Dickson. Kami juga telah melakukan ujian mampatan mengikut peratus nilai yang telah kami tetapkan, iaitu yang pertama adalah 80% alloy, yang kedua 80% alloy campur 20% rubber, yang ketiga 5% alloy campur 50% rubber dan yang keempat adalah 0%, iaitu control. Okey, kesimpulannya, kami meletakkan getah dalam bancuan konkrit supaya dapat menggunakan semula getah yang tidak digunakan lagi. Kami juga telah membuat kajian ini dan hasilnya, bancuan konkrit yang mempunyai percentage alloy yang sangat banyak dapat membantu dalam ujian kekuatan konkrit kami. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih daripada kami.